Mereka tidak mengenal mangsa dan menghukum sesiapa sahaja yang dianggap bersalah dengan mengikut undang-undang mereka, di mana kekejaman komunis memuncak apabila mereka membunuh dan membakar rumah penduduk sekitar Batu Pahat sehingga ditangkap dan diseksa komunis sehingga mati, menyebabkan orang Melayu hidup ketakutan. Dengan hanya bersenjatakan parang panjang dan amalan ayat 4, Panglima selanjutnya kelihatan seperti gergasi setinggi pohon kelapa. Sedang bagaikan parang tersebut sedang terbang hingga komunis tumbang satu persatu. Kejadian Hai viewers, selamat kembali ke channel Langkah Kecil. Anda bersama saya, Khairul. Panglima Saleh, satu nama yang kurang dikenali dan disebut-sebut di dalam sejarah. Tapi beliau merupakan salah seorang panglima yang berjuang menentang komunis pada suatu ketika dahulu. Ketokohan dan kepahlawanan Panglima Saleh sangat terkenal dengan kejadian parang terbang dan tentera selempang merah di Johor. Tanpa membuang masa lagi, jom kita lihat apa sebenarnya yang berlaku pada ketika itu. Haji Muhammad Saleh bin Abdul Karim dilahirkan di Tanjung Olak Batu, Bukit Pasir, Muar Johor pada tahun 1916. Masa mudanya banyak dihabiskan dengan menuntut ilmu daripada beberapa orang guru, termasuklah guru di kampung istrinya di Kayu Arab Pasong, Pontian Johor. Antara guru-guru Panglima Saleh ialah Haji Husin, Haji Alias, dan Haji Adam bin Samsu di kampung Raja Pagoh, serta Haji Ahmad. Beliau juga turut belajar daripada Haji Abdul Fadil bin Abu Bakar Banten yang membawa ajaran wirid kaujakan di Johor selepas mendapat perkenan Sultan Ibrahim dan telah dilantik sebagai ketua kumpulan wirid kaujakan di Batu Pahat, Johor. Sebelum kita merungkai kisah kepahlawanan Panglima Saleh dengan lebih jauh lagi, mohon kepada Anda untuk memberikan sokongan kepada kami dengan cara subscribe dan tekan butang lonceng di bawah. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Haji Muhammad Saleh atau lebih dikenali sebagai Penghulu Saleh, Panglima Saleh atau Kiai Saleh atau Panglima Saleh Selempang Merah merupakan seorang pahlawan Melayu yang berketurunan Banjar. Bangkit menentang kekejaman komunis selepas kekalahan Jepun semasa Perang Dunia Kedua. Kepimpinan Panglima Saleh mula terserlah pada tahun 1942 kerana kejayaannya menyatu padukan dan memimpin penduduk Melayu daerah Batu Pahat dari pelbagai suku, yaitu Banjar, Jawa, Bugis serta Melayu untuk menentang MPAJA masa zaman pemerintahan Jepun sehinggalah zaman pentadbiran tentera British PMA dan zaman darurat Tanah Melayu. Pengkaji sejarah serta penulis biografi bertajuk Penghulu Panglima Kiai Saleh Abdul Karim, Siti Patonah Muasyot, 74 tahun berkata, Panglima Saleh pernah bermimpi bertemu dengan ulama yang mengajarnya ayat Al-Quran, yang kemudian menjadi amalan penting hidupnya, termasuk ketika bertempur dengan komunis bintang 3. Sebelum ketibaan pihak British, pihak Malayan People Anti-Japanese Army MPAJA yang dikenali dengan pelbagai nama seperti Bintang 3, Kucu 3, dan Ketumbu Gila yang sebelum itu berjuang menentang Jepun di bawah payung Parti Komunis Malaya telah mengambil kesempatan untuk berkuasa dan bertindak kejam terhadap orang-orang yang dianggap bekerjasama dengan Jepun. Mereka tidak mengenal mangsa dan menghukum sesiapa sahaja yang dianggap bersalah dengan mengikut undang-undang mereka, di mana berlaku pembicaraan di mahkamah yang dipanggil Mahkamah Rakyat di dalam hutan. Lazimnya, mereka yang dibicarakan akan didapati bersalah
dan dikenakan hukuman mati. Laskar Bintang 3 juga memperkenalkan peraturan-peraturan yang menyebabkan orang Melayu menjadi marah dan bangkit menentang mereka. Antara peraturan-peraturan tersebut ialah mengutip cukai yang tinggi dari penduduk Batu Pahat berketurunan Melayu, Cina, dan India, memaksa penduduk tempatan menyerahkan hasil tuaian kepada NPAJA, merompak hasil tuaian, tanaman, dan ternakan penduduk kampung, menculik wanita muda, tidak kira anak dara, janda, atau istri orang untuk dijadikan anggota komunis dan penggalak zuriat. Memaksa penduduk tempatan menyertai NPAJA dengan tanpa alasan. Menyerang kampung dan membunuh orang awam yang tidak berdosa tanpa alasan. Mengadakan mahkamah rakyat yang tidak adil dalam melaksanakan hukuman. Melarang orang Islam bersolat berjemaah dengan alasan membuang massa. Ketika memulakan hidup di Batu Pahat, Panglima Saleh menetap di Parit Jantung sambil menjalankan perniagaan tukar barang. Namun, lepas Jepun menyerah kalah pada 1945, keadaan Batu Pahat menjadi kucar-kacir karena komunis bermaharajalela, terutama sekitar Seri Medan, menyebabkan situasi ketika itu tegang. Pada Agustus dan September 1945, kekejaman komunis memuncak apabila mereka membunuh dan membakar rumah penduduk sekitar Batu Pahat, sehingga menyebabkan ketakutan dan suasana kacau bilau. Penduduk kampung sering hilang tanpa kesan akibat ditangkap dan diseksa komunis hingga mati, menyebabkan orang Melayu hidup ketakutan. Ekoran dari kekejaman itu, orang Melayu akhirnya bangkit mempertahankan hak serta nyawa mereka. Tetapi, usaha mengumpulkan penduduk oleh penghulu Mukim IV, yaitu penghulu Kari Mat Saat, untuk menyerang balas terhadap komunis telah gagal. Berikutan itu, Panglima Saleh telah dicadangkan oleh penduduk kampung yang mengetahui mengenai ketinggian ilmu kebatinannya. Langkah pertama Panglima Saleh sejurus menerima tanggung jawab itu ialah mengumpulkan sukarelawan, tetapi hanya 38 orang tampil kerana pada mulanya ramai yang sangsi terhadap kepimpinannya. Panglima Saleh mengumpulkan semua pejuang itu di rumahnya sebelum melakukan persiapan lengkap. Persiapan ini merangkumi aspek kerohanian dengan pelbagai jenis amal ibadat, dan kemudiannya Panglima Saleh memakaikan setiap pengikutnya dengan selempang merah sebelum melancarkan serangan pertama di Kangkar Senangar Parit Sulong. Dengan hanya bersenjatakan parang panjang dan amalan ayat 4, Panglima Saleh telah memimpin masyarakat Batu Pahat untuk menggempur kubu-kubu askar Bintang 3 di Bukit Berdiri dan Bukit Alam Parit Sulong, di Parit Lubuk, Semerah, di Kangkar Senanga, dan di Air Kuning Bakri Muar. Pasukan pejuang di bawah pimpinan Panglima Saleh terkenal dengan gelaran Tentera Parang Panjang dan Tentera Selempang Merah. Selempang merah itu adalah sejenis kain selendang berwarna merah yang dibekalkan kepada setiap pengikut Panglima Saleh ketika berhadapan dengan musuh. Terdapat pelbagai kisah mengenai kehebatan ilmu kebatinan Panglima Saleh dan pengikutnya. Ramai askar Bintang 3 yang bersenjata api pada ketika itu hanya menembak ke arah atas, kerana pada pandangan mereka, Panglima Saleh dan pengikutnya kelihatan seperti gergasi setinggi pohon kelapa, sedangkan yang datang itu hanyalah Panglima Saleh sahaja. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh Panglima Saleh bersama pengikutnya untuk melibas parang dan pedang. Bagaikan parang tersebut sedang terbang hingga komunis tumbang satu persatu. Kejadian sama berulang dalam serangan kedua yang disertai 100 pejuang terhadap komunis di kawasan Bukit Alam Tongkang Pecah. Kejayaan mereka tersebar ke seluruh Batu Pahat dan Muar.
sekaligus menguatkan keyakinan orang Melayu terhadap kepimpinan beliau menentang komunis. Serangan demi serangan digerakkan di kawasan Bukit Naning dan Air Hitam Muar, serta di kawasan Semerah dan Paritju Batu Pahat. Sepanjang usaha tentara Selempang Merah itu memerangi komunis di Batu Pahat dan Muar, ada juga usaha perdamaian coba digerakkan pada ketika itu. Panglima Saleh sendiri juga mengharapkan keamanan dapat dinikmati melalui usaha tersebut. Namun, ketika Panglima Saleh bersetuju untuk perdamaian, pengganas Bintang 3 membalas dendam dengan menyerang kampung Melayu serta membunuh beberapa penghulu. Perang dengan tindakan tersebut, Panglima Saleh kembali menyusun rancangan menyerang kubu serta lubuk komunis di pusat bandar Batu Pahat, yaitu Bandar Penggaram, hingga menarik orang Melayu Batu Pahat dan Muar turun berkumpul di Bagan. Ketika Panglima Saleh mengetuai mereka berjalan kaki dari Bagan ke arah pusat bandar Batu Pahat, Datuk On Jaafar, yang juga pegawai daerah Batu Pahat ketika itu datang memujuk agar mereka membatalkan serangan tersebut. Rupanya, sebelum itu, masyarakat Cina bergegas menemui Datuk On, merayu supaya menyelamatkan Bandar Penggaram daripada menjadi padang jarak karena takut amukan Panglima Saleh dan pengikutnya. Ekoran dari tersebarnya ilmu parang dan pedang terbang yang dimiliki oleh tentara Selempang Merah. Ada yang mengatakan bahwa Datuk On berbuat demikian adalah kerana komunis mengancam untuk membakar keluarganya jika gagal memujuk Panglima Saleh membatalkan rancangan serangan tersebut. Lepas rancangan menyerang Bandar Penggaram dibatalkan, Datuk On memanggil penghulu setiap mukim di Batu Pahat, Ketua Komunis Bintang 3, dan masyarakat Cina Bandar Penggaram berunding di Dewan Perniagaan Cina dekat Jalan Rahmat. Pertemuan itu berjaya apabila semua pihak bersetuju untuk menghentikan serangan dan pergaduhan. Batu Pahat dan Muar akhirnya aman dan tentram daripada ancaman pengganas komunis. Jasa Panglima Saleh yang besar dalam menghapuskan kekejaman komunis di Batu Pahat diiktiraf apabila Datuk On membawanya menghadap Sultan Johor ketika itu, Sultan Ibrahim Ibni Sultan Abu Bakar, di Istana Besar Johor Bahru. Sultan Ibrahim berkenan memberi gelaran Panglima kepada Panglima Saleh pada 26 Disember 1945 serta menitahkan beliau dilantik sebagai penghulu Mukim 4 Batu Pahat, menggantikan penghulu Kari yang meninggal dunia pada Julai tahun sama. Jasa Panglima Saleh tidak terhenti di situ sahaja. Apabila beliau menjadi ikon pemimpin yang disanjungi masyarakat sebelum bekerjasama dengan Datuk On ketika memimpin orang Melayu menentang gagasan Malayan Union. Panglima Saleh juga menitik beratkan pelajaran apabila hasil usahanya bersama penduduk mengutip derma untuk mendirikan sekolah termasuklah Sekolah Seri Laksana, Sekolah Seri Comel, dan Sekolah Seri Cantik yang masih wujud hingga kini apabila diambil alih oleh kerajaan. Sebagai mengenang jasa Panglima Saleh, Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor telah mengurniakan beliau pingat Ibrahim Sultan PIS pada 17 hari bulan September 1955. Panglima Saleh menghembuskan nafas yang terakhir kerana diserang penyakit radang paru-paru di Hospital Besar Johor Bahru pada 21 hari bulan April 1959. Demikianlah kisah mengenai kepahlawanan Panglima Saleh Selempang Merah. Kisah ini banyak memberi manfaat dan pengajaran buat kita semua. Sebelum mengundurkan diri, mohon jasa baik Anda semua untuk subscribe, like, dan share video kami ini. Dukungan Anda semua amatlah kami hargai. Sampai jumpa lagi. Bye.